Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 11 Syawal 1447 bersamaan dengan 31 hari bulan Mac 2026. Kita teruskan bacaan kita dalam kitab Khulafa, Tarikh Al-Khulafa Ar-Rashidun, sejarah Khulafa Ar-Rashidin, di mana dalam CD ini kita telah bincang tentang apa yang berlaku di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, Khalifah Ali bin Abi Talib, iaitulah pemberontakan yang berlaku dalam negara pemerintahannya di Syam dan juga di beberapa tempat di Arab. Jadi setelah berlaku peristiwa yang besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia panggil peperangan Siffin dan peperangan Jamal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tentang dua peperangan ataupun peperangan Siffin yang berlaku di antara dua kumpulan Islam yang besar. Hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta taqtatila fi'atani azimatan maqtalatan azimatan. Allahu akbar. Tidak akan berlaku kiamat sehingga berlaku peperangan yang besar di antara dua kumpulan yang Islam. Da'wahuma wahidatun, seruan mereka satu je. Seruan mereka satu. Jadi kumpulan yang besar ni siapa? Kumpulan dua saf peperangan ini, jadi tentera Ali, tanda ni, tentera Ali ada 120,000. Tentera Muawiyah ada 90,000. Berapa? 200,000. 210,000. Qutila minhum sab'una alfan. Telah terbunuh di kalangan mereka 70,000. Dua peperangan ini, dua peperangan Siffin ini berlaku, 70,000 sudah mati tentera Islam. Ay qutila thulusul muslimin fi Siffin. 1/3 orang Islam terbunuh dalam peperangan yang besar. Karena itu dia kata maqtalatun azimatun, suatu peperangan yang besar. Da'wahuma wahidah, seruan mereka satu je, wa iya al-intisaril haqqi wad-difa', nak mempertahankan yang benar, nak mempertahankan kebenaran, bil ijtihadi wat ta'wil. Jadi seruan dia satu ya, nak pertahankan kebenaran. Jadi bila berlaku peperangan Siffin, tentera Ali sudah menguasai keadaan, maka tentera Syam raf'al masahif, angkat Quran. Angkat Quran, kita bertahkim dengan Quran. Kalau tak ada peristiwa ini, Ali sudah menguasai kawasan itu. Saya nak tentera Ali dapat menguasai mereka semua. Jadi bila angkat Quran, berhentilah peperangan. Wa ba'da muqatabat wa muraja'at, menulis surat antara dua tentera ini, antara tentera Ali dengan tentera Muawiyah. Maka bersepakatlah dua kumpulan ini kepada satu majlis tahkim, majlis penghakiman, nak menentukan siapa yang berhak menjadi khalifah. Wazalika bi an yakhtara Ali, Sayyidina Ali kena pilih wakil dia, hakam, orang tengah dia, perunding dia, dan Muawiyah memilih seorang perunding yang lain. Dan akan bertemu dua perunding ini, bermunaqasyah, berbincang, mencari apakah yang terbaik untuk umat Islam setelah 70,000 dah mati ni. Dan mereka akan keluarkan hukuman yang munasabah, dan hukum ni akan dipatuhi oleh dua kumpulan.
kumpulan Ali pun kena terima, kumpulan Muawiyah pun kena terima. Itu dia panggil at-tahkim. Muawiyah telah memilih sahabat Nabi Amru ibn al-As radhiyallahu anhuma hakaman, menjadi wakil dia Amru ibn al-As. Walam takun. Jadi untuk kumpulan Muawiyah tak ada masalah. Tak ada masalah, mereka taat kepada Muawiyah dan mereka setuju dengan pemilihan Amr bin al-As. Yang jadi masalahnya tentera Ali. Tentera Ali ni kebanyakannya orang Badui, ru'a, pengembala-pengembala unta, ghawra, orang yang tak ada pendidikan, dan Kufah, tempat dia duduk menjadi pusat pentadbiran dia. Kufah dianggap sebagai markazul fawda wat tamarrud, pusat huru-hara dan pemberontakan pada masa itu di Kufah ni. Jadi saat Ali duduk situ. Sayyidina Ali pada awalnya ingin memilih sepupu dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagai wakil hakam bagi pihak dia. Tapi ahli Kufah tak mau. Oh, mana boleh. Ibnu Abbas ni sepupumu, dia juga telah masuk berpihak kepada awak, mestilah dia akan menangkan awak. Tak nak. Habis kamu nak siapa? Dia kata kami nak Abu Musa al-Ash'ari, nama dia Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, menjadi wakil, menjadi hakam. Faqad kana yahanas, sebab dia kata dia tak masuk dua-dua pihak, dia larang orang daripada fitnah, daripada berbunuh-bunuhan, dia telah menyendiri duduk di kebun dia di Hijaz, di Madinah tu. Maka dialah orang yang paling layak. Ibnu Abbas tak layak. Walaupun seorang yang alim besar, sepupu Nabi. Tak boleh. Tak layak. Qala Ali. Ali tak mau. Ali nak wakil dia, mestilah orang dia. Takkanlah orang luar menjadi wakil pada Sayyidina Ali. Macam mana? Kalau kamu boleh terima Amr bin al-As sebagai wakil Muawiyah, tak apalah. Sebab memang orang dia dah. Ali kata kalau kamu tak nak Ibnu Abbas, aku nak lantik Al-Ashtar sebagai wakil. Oh, mereka kata Ashtar ni lah yang duduk bakar api, bakar karak jadi peperangan ni, takkan nak jadi wakil pula. Jadi ahli Kufah ni kerah kepala nak Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu juga. Ali tak mau. Bukan sebab tak setuju dengan dia, sebab dia ni seorang sahabat yang baik, tapi dia tidak memihak dalam isu ni. Dia jadi orang tengah. Dia panggil adamul inhiyaz, berkecuali dalam isu ni. Dan dia pun tak ikut perperangan. Dia tak ikut mana-mana pihak. Dia duduk di Madinah. Jadi dia tak tahulah hujah kita ni macam mana. Macam mana dia nak jadi wakil aku? Dia tak tahu isu. Tapi penyokong-penyokong Ali tetap berkeras nak Abu Musa al-Ash'ari. Jadi apa boleh buat? Wa kana jaysh yaghlibunahu. Jadi tentera-tentera Ali mengalahkan Sayyidina Ali nak Abu Musa. Terpaksalah Ali kena terima. Jadi Ali tak nak punya, hadza qadarullah. Itulah takdir Allah Taala kepada Sayyidina Ali. Jadi wakil dia pun pergi cari Abu Musa al-Ash'ari wa akhbaruhu, mereka menceritakan bahawa kami di Kufah ni setuju tuan menjadi hakim untuk nak menyelesaikan masalah peperangan ni. Faqala alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dia alhamdulillah lah, sebab nak berhenti perang tu dia tak mahu peperangan. Tapi mereka kata apa? La jakal ja'altu hakaman. Ju'iltu hakaman. Tapi tuan telah dilantik menjadi hakam. Jadi pengadil bagi pihak Ali. Bila dia dengar lagu ni, Abu Musa kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat ni. Aku tak pergi, aku tak ikut perkembangan, tiba-tiba aku jadi wakil Ali untuk menyelesaikan masalah ni, bukan kecil. Maka pendek cerita, marilah katabu kitabat tahkim bainal fariqaini. Jadi Abu Musa dengan Amru tulislah surat penghakiman di antara dua kumpulan. Di antaranya, haza ma taqada alaihi Ali bi Abi Talib wa Muawiyah. Inilah penghakiman yang berlaku di antara Ali dengan Muawiyah. Allahu Akbar. Qada Aliun ala ahli Iraq. Semua orang Iraq kena ikut apa-apa yang diputus oleh Ali. Wa ahlu Syam kena ikut Muawiyah. Apa yang diputuskan kena ikut. Inna nanzilu inda hukmillah wa kitabih.
kami akan ikut akur kepada hukuman Allah dan kitab Allah. Wa nuhyi ma ahyallah. Kami hidupkan apa yang Allah Ta'ala hidupkan dan kami matikan apa yang dimatikan oleh Allah. Mana benda yang baik kita hidup, benda tak baik kita hawan. Fama wajadal hakaman, apabila dua orang hakim ini bersetuju, Abu Musa dan Amru, fi kitabillahi, tentang mana-mana ayat Allah, amila bihi, mereka kena ikut. Kalau tak jumpa dalam kitab Allah, kita kena cari dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hakam tadi, hakam tu makna pengadil lah, ambil perjanjian ini, dua-dua pihak kena akur dengan keputusan kami. Ya. Maka dan kami juga aman. Kalau aku putus apa-apa, jangan duk marah. Telah menjadi saksi di atas tulisan penghakiman ini kibar, pembesar daripada tentera Ali, iaitulah Abdullah bin Abbas, Ash'ath bin Qais, dan daripada pembesar tentera Muawiyah, Abil A'war As-Sulami, Abdul Rahman bin Khalid bin Walid, dan Habib bin Maslamah. Maka dua kumpulan ini berjanji nak jumpa di bulan Ramadan akan datang, fi Azruh, nama tempat, nama dia Azruh. Kita jumpa di sana. Maka bila selesai daripada perjanjian ni, dua-dua kumpulan balik. Tentera Syam balik ke tempat dia, tentera Ali balik ke tempat dia. Bawalah duduk balasnya, jangan duduk lontar-melontar, jangan duduk panuh-manuh, tak ada dah. Amma Ali faqad ghadara Siffin aidan ila Kufah. Ali dia tinggal Siffin, dia pergi balik ke Kufah. Tapi tentera Muawiyah tak ada masalah, balik ke Syam sebab mereka akur dengan keputusan Muawiyah. Tapi tentera Ali tak solid. Maka bila Ali balik, dia bertemu dengan satu kumpulan yang berat, nama dia kumpulan Khawarij yang bangun menentang Sayyidina Ali di Siffin kerana Ali terima penghakiman, terima tahkim. Jadi timbul isu baru pula. Sesat dengan Muawiyah tenang, dengan hak dalamnya pula ni puak Khawarij ni pula. Jadi bidayah tu, permulaan timbulnya Khawarij ni ketika Sayyidina Ali menerima tahkim. Maknanya bila orang angkat Quran, la hukma illa lillah, dia terima. Bangkit pokok ni. Zahab al-Ash'ah bin Qais al-Kindi ila Bani Tamim, menceritakan kepada mereka tentang penghakiman. Faqama alaihi Urwah bin Jarir at-Tamimi. Dia kata Urwah bin Tamimi ni telah mengeluarkan satu kata-kata yang menjadi dustur pada Khawarij. Apa dia? Atuhakkimuna rijal fi dinillah. Dalam bahasa halal haram agama Allah tu melantik orang untuk putuskan, bukan Allah. Ini kata-kata ni lah kata-kata yang nampak macam warak tapi tak betul. Maka Khawarij pun mengeluarkan satu syiar, dia kata la hukma illa lillah. Tidak ada pemutus, kata putus, tak ada hukum yang kita ikut kecuali hukum Allah. Sedap dah lah. Itulah kata-kata yang benar, tapi mereka nak, maksud dia batil, dia nak wakijan. Jadi bila Sayyidina Ali sampai di Kufah, infasala anhu 12,000 min junjaisi. Bila Ali sampai di Kufah, 12,000 tentera Ali mufarakah, berpisah daripada Ali. Kenapa? Sebab dia kata Ali tak betul, dilantik orang jadi hakim, bukan ambil kitab Allah. Sudah dah lah. Wa bizalika hakkama rijal fi dinillah. Dia kata Ali telah melantik orang untuk buat undang-undang Allah Ta'ala. Ma'a annahu la hukma illa lillah. Syiar merekanya tidak ada hukuman kecuali Allah saja boleh hukum. Maka Sayyidina Ali telah kufur sebab melantik orang jadi hakim, keluar daripada agama Allah. Wajib kita kena lawan dia kerana dia sudah kafir. Ini dia panggil naz'ah al-Khawarij. Berat Khawarij ni. Jadi Khawarij pun tinggal Sayyidina Ali. Dia pergi satu tempat, negeri nama dia Harura. Karena itulah puak-puak ni Khawarij terkenal dengan nama golongan Al-Haruriyah. Harura terkenal dengan nama Haruriyah, nama tempat. Maka nama dia Haruriyah, Khawarij Al-Muhakkimah, orang yang nak hakim pada Allah saja, tak mau manusia. Dan mereka sendiri menamakan mereka Asyurah,
orang yang menjual diri untuk Allah, pejuang Islam. Jadi kita dengarlah nama-nama Khawarij, nama-nama hebat. Nabi SAW telah mengeluarkan hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW, tamruqu mariqatan, satu kumpulan yang terkeluar daripada kumpulan Islam, inda furqatin minal muslimin, dari satu kumpulan daripada Islam, taqtuluhum awla ta'ifataini bil haq, orang yang memerangi Khawarij, orang yang membawa kebenaran. Hadis ini dalam Muslim. Mana tamruk, maknanya pokok ni pemberontak, keluar daripada kepatuhan kepada khalifah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain Nabi kata apa? Takun ummati firqataini, umat aku ni akan berlaku dua kumpulan. Takhruju bainahuma mariqah, daripada kumpulan dua ni akan keluarlah satu lagi kumpulan yang keluar daripada ketaatan. Tali qatlaha aulahuma, yang akan memerangi mereka orang yang terbaik di kalangan dua kumpulan itu. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan hadis ini, faqala li ahli al-Iraq fa antum qataltumuhum ya ahli al-Iraq. Mu Iraq gila wa Khawarij. Mu ambil hadis ni. Maka hadis ini menunjukkan beberapa dalil dilalah yang besar dalam masalah ini. Yang pertama, isbatun nubuwah, nak mengisbatkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu akhbara, Nabi sallallahu telah menyebut tentang akan keluar satu kumpulan daripada kumpulan yang besar ini. Mereka telah keluar sungguh ba'da sanawatin adidah, selepas Nabi wafat beberapa ketika, keluarlah satu kumpulan yang begitu keras mengkafirkan orang, nama dia Khawarij. Yang kedua, khurujuhum asna iftiraqi wa ikhtilafil muslimin, keluarnya kumpulan Khawarij ini ketika berlakunya perpecahan dan perbalahan sama-sama orang Islam, sebagaimana yang berlaku di Yaum Siffin, hari Siffin. Yang ketiga, al-hukmu bi islamil firqatainil mukhtalifataini, dua kumpulan ini masih lagi kumpulan Islam, sama ada tentera Ali atau tentera Muawiyah. Nabi tak kata kafir, Nabi kata berlawan sama-sama dia. Yang keempat, al-hukmu bi annal firqah, Nabi sebut bahawa kumpulan yang menentang Khawarij hiya aula at-taifataini bil haq, dua kumpulan lah yang berhak mendapat kebenaran yang benar. Jadi kalau kita tengok dalam kumpulan ni, yang menentang Khawarij Sayyidina Ali, yang menentang Khawarij Sayyidina Ali. Dan dalam hadis yang lepas-lepas pun ingat tak, Nabi kata Ammar taqtuluhu al-fi'atul baghiyah, yang membunuh Ammar adalah tentera Ali, kumpulan yang jahat. Jadi banyak evidence menunjukkan Ali dalam kumpulan yang benar. Jadi dalam masalah ini, kumpulan Ali aqrabu ilal haqqi, lebih hampir kepada kebenaran. Walau kalau Muawiyah benar pun dengan sebab dia lawan kerana ijtihad, tapi Ali aqrab ilal haq. Sebab Nabi kata taqtuluhum aula ta'ifataini bil haq, yang akan membunuh Khawarij ini kumpulan yang lebih hampir kepada kebenaran. Alhamdulillah. Jadi bila Khawarij keluar menentang Sayyidina Ali, mereka berkumpul di Harura. Ammaru alaihim, menjadi ketua Khawarij ini Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Jadi Ali radhiyallahu anhu cuba nak damaikanlah, nak padamkan api Khawarij ni supaya mereka balik kepada tentera Islam. Maka Sayyidina Ali telah menghantar Abdullah bin Abbas pergi berbincang dengan puak Khawarij, liyujadilahum wa yuqima al-hujjah alaihim. Jadi panjanglah Tuan Syekh kita ni tak sebut teks perbahasan di antara Abdullah bin Abbas dengan puak Khawarij. Jadi Ibnu Abbas duduk dengan Khawarij 3 hari. Yujadiluhum wa yuzilu syubhatihim, dia duduk berdebat, duduk hilangkan syubhat, dan telah memberi, orang panggil iqna', maknanya mereka rasa betul apa yang disebut oleh Ibnu Abbas ni. Hait a'lanu, sehingga mereka i'lan taubat daripada pahaman Khawarij mereka dan kembali kepada tentera Sayyidina Ali. Katanya separuh daripada tentera yutan balik kepada Sayyidina Ali, tinggalkan kumpulan Khawarij. Fa'ada bihim Ibnu Abbas ila al-Kufah. Jadi Sayyidina Abbas bawa balik puan ni ke Kufah.
Kumpulan lagi tu kekal dengan pihak faham yang Khawarij dia lah nak lawan Sayyidina Ali, duk mengkapir Sayyidina Ali. Ali pun hantarlah surat kepada mereka, bainana wa bainakum alla tusfiku daman haraman. Kalau mu nak lawan juga, ingat kamu jangan tumpahkan darah yang haram. Mu jangan potong, jangan kerak jalan, maknanya jangan jadi macam pemberontak tengah jalan. Mu jangan zalim, puak-puak kafir zimmi. Kami tak sekat kamu daripada rumah Allah, dan kamu tak mula untuk memerangi kamu, kecuali kamu melawan, kita lawan. Itu taujih Sayyidina Ali kepada puak Khawarij. Jadi satu hari Sayyidina Ali berkhutbah di Kufah, bangun salah seorang wakil Khawarij nak berdebat. Ali, ya Ali, laqad asyrakta rijal fi dinillah. Mu telah mensyirikkan Allah Taala dengan pandangan laki-laki. Sedangkan la hukma illa lillah, tidak ada hukuman kecuali hukum Allah. Jadi puak Khawarij lain pun pakak bangun belakang, bertepik, la hukma illa lillah, la hukma illa lillah, tidak ada hukuman kecuali hukum Allah. Kenapa mu ambil orang jadi hakimnya? Jadi kalau tak ambil orang, nak ambil apa? Nah. Sayyidina Ali pun jawab kepada mereka. Ali kata, hadhihi kalimatu haq yuradu biha batil. Ini kata-kata yang benar, la hukma illa, tapi maksud dianya, pembawaan dia batil. Kalau kita tak ambil orang jadi hakim, siapa nak jadi hakim? Kita Allah sendiri, Quran tak bangun jadi hakim. Mana jadi kalam Sayyidina Ali ni tepat. Ali kata kalimatu haqqin yuradu biha batil, fama yunadi bil khawarij. Khawarij kata tu la hukma illa lillah, betul. Tapi pa ma'lum fil Islam annal hakim huwa Allah. Yang menjadi pemutus semuanya Allah melalui kitab Allah. Jadi manusia ni hanya berijtihad untuk melaksanakan kitab Allah. Tapi kalau tak ada ini, tak ada lah juga. Habis siapa yang nak jadi hakim, nak putuskan? Nah, tapi maksud Khawarij itu bukan lagu tu. Maksud dianya nak timbulkan huru-hara, nak lawan Sayyidina Ali, tak nak doa kata, jadi timbullah kata. Wa fi mawtinin akhar ansafa Ali anil al-Khawarij alladhina kafaruhu wastahlu damahu. Puak Khawarij kata Sayyidina Ali kafir, bukan main-main. Halah darah. An Alqamah bin Amir qala su'ila Ali anil Khawarij. Orang yang tanya Ali, Sayyidina Ali, mereka itu pemberontak, dia kafir ke musyrikin? Ali kata la, bukan orang kafir, balhum minasyirki wal kufri farru, mereka lari daripada syirik dengan kufur, macam jadi kafir pula. Afa munafiqunahum, adakah mereka itu munafik? Ali kata la, al munafiquna la yazkuruna Allah illa qalila, puak munafik ini tak berzikir kecuali sikit. Wa haula yazkuruna Allah katsiran, puak Khawarij ini kuat zikir, bermunajat maya kuat sampai hitai dahi. Ni itu kita kuat dia. Jadi orang tanya, faman hum ya amil, habis siapa dia Khawarij itu? Kalau hak tu kafir pun dak, munafik pun dak, siapa mereka? Dengar ni kata-kata Sayyidina Ali. Ali kata, hum ikhwanuna, mereka itu saudara kita, sama-sama orang Islam, bagau alaina, tapi mereka memberontak menentang kita. Faqatalnahum bisabai baghihim alaina, kami memerangi mereka sebab mereka memberontak ke atas kami, bukan sebab mereka kufur ataupun munafik. Allahu Akbar. Baiklah, itu cerita Sayyidina Ali. Kita balik kepada ijtima'ul hakamaini fi Azruh. Dua hakam, Amru dengan Abu Musa, bertemu di bulan Ramadan tahun 37. Hana mau'idu ijtima'il hakamaini, iaitulah waktu berkumpulnya dua kumpulan hakam untuk memutuskan hukuman. Ali telah hantar 400 orang laki-laki menjadi saksi penghakiman. Di antara saksinya Abdullah bin Abbas. Muawiyah juga hantar 400 orang laki-laki, di antaranya Abdullah bin Umar, hak menjadi saksi. Wal taqal hakaman, dua hakam telah bertemu, Abu Musa Asy'ari dengan Amr bin al-As fi Azruh. Azruh ni duduk di satu daerah nama dia Daumatul Jandal. Daumatul Jandal. Daumatul Jandal ni tempat, nama tempat dia. Fi zalikal waqtu.
Jadi setengah orang Islam nak suruh masuk juga dalam mesyuarat ni Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, fit tahkim. Wa talab minhu liyakuna amiral mu'minin. Nak suruh dia tu jadi amir mu'minin supaya boleh kumpul dua kumpulan yang bertelagah. Kerana Sa'ad bin Abi Waqqas ni ahli syura zaman Sayyidina Umar dan Osman, dan dia ni salah seorang daripada 10 orang yang dijamin syurga. Walam yabqa minhum hayyan, tak ada lagi 10 orang yang dijamin syurga pada tahun 37 itu, 3 orang saja yang hidup lagi. Sayyidina Ali masuk peperangan. Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Sa'id bin Zaid. 3 orang ni masih hidup. Sa'ad dengan Sa'id i'tazala al-fitnah, tak masuk dalam mana-mana kumpulan. Menyendiri, dia panggil uzlah. Jadi semuanya duduk dalam kebun dia di Madinah, tak campur hal politik, kata orang. Jadi setengah daripada puak-puak masyarakat ni dia nak ke Sa'ad. Kalau boleh Sa'ad jadi khalifah, dia boleh menyatukan orang. Itu pandangan mereka lah. Imam Muslim meriwayat dalam sahihnya an Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas anna akhahu Umar bin Sa'ad intaqa ila Abi Sa'ad. Jadi Umar ni adik-beradik dia lah. Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, adik-beradik dia Umar nak pergi jumpa ayah dia. Ayah dia duduk jaga kambing di tepi pinggir Madinah. Bila Sa'ad tengok anak dia mari, dia kata apa? A'udzubillah min syarri hadzal rakib. Aku minta berlindung Allah Taala daripada kejahatan penunggang kenderaan itu. Sebab anak dia ni termasuk dalam kumpulan pemberontak. Anak dia kata apa? Ya abati. Ayah ni nak jadi orang badui, duk jaga kambing ni. Orang lain duk berebut kerajaan, berebut khalifah tu, berebut raja ni. Mari kita pergi. Ayah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang daripada ahli syura di zaman Umar, dan ayah tak mahak mana-mana. Jadi sekarang ni ayahlah orang yang berhak menjadi khalifah. Mari kita pergi. Fadaraba Sa'du sadra Umar. Sa'ad apa tepuk dada anak dia Umar. Pom. Uskut. Diam. Aku dengar Rasulullah bersabda, Inna Allah yuhibbul abda taqiyyal ghaniyyal khafi. Aku dengar Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala sayang kepada seorang hamba dia yang bertakwa, tak balah dengan siapa-siapa. Al-ghaniyya, tak minta dengan siapa-siapa. Al-khafi, yang tersembunyi, tak terselah watak dia, bukan selebriti, bukan dikenali oleh orang. Aku nak jadi hak ni. Aku ni takut pada Allah Ta'ala. Harta aku pegang kambing, aku bela kambing, tak nak minta dengan orang. Al-khafi, aku tak mau orang kenal aku, orang tahu hak aku. Jadi bila ayah dia tak dengar, ajak ke Umar apa suruh habar dia pula pergi Amir, pergi jumpa ayah tu. Anak dia mari pula, Amir mari pula. Ya abati, ayah, orang lain duk berebut dunia belakang tu, ayah duk main tunggu kambing sini. Sa'ad bermarah lah. Ya bunayya afil fitnati turidu an akuna ra'san. Munasuh aku jadi kepala fitnah, balas sama-sama Islam. La wallahi la akhruju hatta u'tiya sayfan yamizul ladzina uqatiluhum yumayyiz. Aku tak akan keluar sehingga aku diberi satu pedang yang boleh membezakan siapa aku nak pergi lawan siapa. Lawan Ali ke lawan Muawiyah. Fa in darabtu bihi unuqa mu'minin. Jadi kalau aku tak tahu, aku pergi pukul orang mukmin, dosa aku. Allah. Jadi itulah dia punya kecelaruan yang berlakunya, tak tahu nak pergi mana kita. Kemudian saat ulah balik hadis tadi kepada Amir pula, dia kata Rasulullah bersabda, Inna Allah yuhibbul abdal ghaniyyat taqiyyal khafi. Nabi kita kata Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertakwa, orang yang kaya, tak minta-minta dengan orang yang tersembunyi watak dia, tak sibuk-sibuk duk bubuk jawatan. Jadi Sa'ad tak pergilah. 2 hakam tadi berkumpul di Azruh, mengkaji masalah, berfikir macam nak menyelesaikan masalah. Jadi keputusan di Azruh tu, khalifah hanya seorang, Ali atau Muawiyah, seorang je, tak ada khalifah 2, tak boleh. Mana boleh khalifah?
Jadi khalifah yang ada sekarang yang telah dibai'ah di apa ni oleh orang-orang Madinah dulu, siapa dia? Sayyidina Ali. Fa huwa alladhi kana syai'uhu ashabuhu. Ali. Adapun Muawiyah dia tak kata dia tak kata dia khalifah, dia hanya amir, gubernur saja. Di zaman Sayyidina Osman dulu lantik dia. Jadi orang tak bai'ah lah dia sebab dia gubernur. Gubernur orang tak bai'ah, orang bai'ah khalifah. Annal khilaf wan niza' yang kita duk khilaf ni masalah tak boleh lantik dua orang khalifah. Jadi khalifah lah ni ada satu yang Ali saja, Muawiyah tidak. Maka yang tak bai'ah Sayyidina Ali hanya puak-puak ahli Syam. Orang lain bai'ah dah. Ahli Syam tak bai'ah lagi sebab apa? Sebab dia kata Sayyidina Ali tak menjalankan tugas tangkap pembunuh Sayyidina Osman untuk dibalas bunuh. Jadi oleh kerana Muawiyah dakwa dia ni sebagai wali Damil Osman. Dia ni wali yang menjaga darah Sayyidina Osman dan dia perlu menuntut bela. Dia perlu menuntut bela untuk Sayyidina Osman. Maka dia hanya gubernur. Jadi tak payah pecah jawatan dia. Jadi Sayyidina Ali pun tak buang dia daripada gubernur. Maka Allahu Akbar. Jadi aku akan lantik, aku akan bai'ah pada Ali sekiranya Ali tangkap pembunuh dia, pembunuh Osman. Jadi pembunuh Osman itu adalah tentera Ali, macam nak tangkap. Ali tak kuat. Fa Muawiyah lam yunazi' Aliyan khilafah. Muawiyah bukan nak berebut khalifah jawatan Ali. Dan dia tidak berperang kerana Ali. Dia kata tujuan aku perang ni kerana nak ambil marah kepada Sayyidina Ali sebab tak bertindak menangkap pembunuh Sayyidina Osman. Itulah cerita dia ni. Maka isunya di hadapan dua hakam ini apa dia? Fariqun kabir minal muslimin, kumpulan yang ramai di kalangan Islam telah bai'ah pada Sayyidina Ali. Taat kepada Sayyidina Ali. Ahli Syam tak mahu Sayyidina Ali lagi. Bukan tak mahu lagi. Mereka tangguh dulu sehingga Ali selesaikan masalah. Maka di sini terimalah. Para dua hakam ni kata apa? Ittafaqa Abu Musa al-Asy'ari wa Amr al-As ala an ya'hida bi amri al-khilafah ila ashabiha. Jadi kita dua ni kena mikir nak lantik khalifah yang baru, yang diterima oleh semua orang. Jadi yang boleh terima ni siapa dia? Yang boleh memutuskan ahlul halli wal aqdi. Ahli-ahli fikir di kalangan para sahabat yang hidup lagi. Yang Rasulullah wafat mereka tu sahabat seperti Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdullah bin Umar. Jadi hak ni hak ada lagi ni. Jadi maka dua orang hakam ni bersetuju untuk pergi jumpa sahabat-sahabat tu supaya mereka pilih nak lantik siapa jadi khalifah. Wattifaqun ala hadzal amri. Jadi nak lantik khalifah, Sayyidina Ali kena turun dulu jawatan khalifah. Ini bahayanya. Bahayanya mainan Amru ni dia kata kalau nak lantik khalifah, Ali kena letak jawatan dulu. Bila Ali letak jawatan, maknanya tak ada kosonglah khalifah. Itu masalah. Li'annahu la yuradda jami'ul muslimin. Kerana ramai orang Islam lagi tak setuju dengan Ali. Ali kena letak jawatan. Jadi kalau ahlul halli wal aqdi setuju lantik Ali balik, kita terima. Tapi kalau nak lantik orang lain, Ali kena terima. Sudah. Adapun Muawiyah, kita tak payah suruh letak jawatan sebab dia bukan khalifah. Ini sini nak timbul orang kata Amru ni cerdik. Hingkah Amrunya, dia suruh Ali letak jawatan, Muawiyah tak payah. Sebab Muawiyah bukan khalifah. Allahu Akbar. Jadi Muawiyah tidak dilantik jadi khalifah setelah Sayyidina Ali syahid dibunuh oleh Ibnul Muljim Khawarij dan anak dia Al-Hasan bin Ali tanazal, maknanya tarik diri daripada pencalonan khalifah. Barulah ada orang lantik Muawiyah. Jadi mereka pun setujulah nak lantik, nak menyerahkan tugas pelantikan Sayyidina Ali kepada ahlul halli wal aqdi di kalangan sahabat. Jadi Ali tak ada jawatan sekarang. Nak tunggu pelantikan baru. Muawiyah ada jawatan gubernur. Muawiyah bebas memerintah, Ali tak ada jawatan. Ini masalah kita ni. Sebab itulah pemimpin-pemimpin, pembesar jangan mudah letak jawatan. Kecuali dah darurat benar dah baru letak jawatan tu. Tapi kalau sebab bila letak jawatan dia tak ada lagi jawatan. Bila tak ada jawatan dia tak ada kuasa lagi. Ini jangan. Allahu Akbar. Jadi Amr bin As kata apa yang berlaku di antara ni
ja'a Hadin bin Al-Munzir. Hadin Munzir ini salah seorang daripada pegawai tinggi berpihak pada Ali, pergi jumpa Amru, dia kata akhbirni anil amr. Ya Amru, ya Abu Musa, apa yang kamu buat pada Sayyidina Ali? Ya Amru, apa yang buat? Amru kata, laqad qala nas bi zalika. Orang duk cakap belakang dah, Ali letak jawatan, Ali letak jawatan. Abu Musa kata radhiyallahu, aku rasa jawatan ni kena serah balik kepada Al-Halim Waqdi, pilih mana-mana sahabat yang masih hidup untuk jadi khalifah. Muawiyah tak silantik juga. Jadi kata dia fa aina taj'uni ana wa Muawiyah. Dia Muawiyah nak hidup mana? Jadi kata Musa, in yasta'in amir mini bikuma, kalau amir mini hak baru ni lantik ni nak mu lantik baliklah. Kalau dia tak mau, apa boleh buat? Wa qarrawa Abu Musa an tawarru'i amru wa muhasabati nafsihi. Jadi Amru pun duk mikirlah tentang bagaimana keadaan para sahabat-sahabat. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bagaimana mereka takutnya apabila berlakunya peristiwa-peristiwa besar ini. Tapi apa boleh buat, itulah yang terjadi. Maka akhir sekali tak boleh nak buat putusan apa-apa. Tak boleh nak buat putusan. Jadi Sayyidina Ali kekal dengan jawatan dia lagi lah. Sebab pelucutkan jawatan tadi, hakam yang lebutnya. Jadi Sayyidina Ali kekal lagi dengan jawatan dia. Tak boleh nak putuskan Ali ke Muawiyah ke, tak ada putusan. Jadi Ali tasarruf fil buldan, wa Muawiyah pula duduk di Syam, lain apa. Maka berakhirnya tahkim walam yahil al-mushkilah. Penghakiman habis, muskilah tak sesah. Faqarraju ila Nahrawan. Jadi puak-puak Khawarij ni pun tak puas hati dah lah. Dia kata, main apa lagu ni? Bicara-bicara adalah tahkim rijal. Jadi Sayyidina Ali pun tak nak kontrol dah. Magi puak-puak Khawarij keluar pergi ke Nahrawan. Wa syakkalu hunaka jaisan musallahan. Dia pergi ke Nahrawan satu tempat, dia buat satu kumpulan tentera yang bersenjata. Siapa dia ketua dia? Yang menjadi ketua dianya Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Si Rasibi ini telah melakukan kerosakan di tempat tersebut, membunuh orang Islam, merompok di tengah jalan, menghalalkan darah orang dan harta benda dia. Di antara jarimah ni apa panggil jenayah yang besar yang dibuat oleh dia, iaitulah apabila seorang sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Khabbab bin Arad radhiyallahu, dia lalu kot tu, isteri dia sedang mengandung, Hubla. Mereka tanya, man anta? Siapa awak? Dia kata, saya Abdullah bin Khabbab, sahabat Nabi. Baik, kalau mu sahabat Nabi, mu cerita kepada kami apakah hadis yang mu dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu dengar? Sami'tu abi, Abdullah kata, aku dengar ayah aku Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, satakunu fitnah. Selagi akan timbul satu fitnah di kalangan umat ini, al-qa'idu fiha khairu minal qa'im. Orang duduk baik daripada orang berdiri. Orang berdiri baik daripada orang berjalan. Orang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Sebab apa? Nabi kata gitu. Maknanya orang duduk jauh daripada fitnah. Tapi orang berjalan lebih dekat. Orang berlari lebih kuat. Apa boleh buat? Faktaduhu. Mereka ikat Abdullah tadi, summa zabahu, mereka sembelih dia. Sebab hadis ni kena atas kepala pok dia tu. Summa zabahu imra'atahu wa baqaru batnaha. Dia sembelih isteri Abdullah dan dibelahnya perut kawan itu sedang mengandung. Radhiyallahu anha. Tengok berat. Pok Khawarij ni melampau dia ni. Maka Sayyidina Ali pun tumpulah untuk berperang dengan Khawarij di Nahrawan. Apabila bertemu, berlakulah orang panggil perdebatan yang panjang di antara Ali dengan pokok Khawarij. Kul kama kallamahum Abu Ayyub Ansari wa Qais bin Sa'ad bin Ubadah falam ya'udu lit-ta'ah. Jadi dua orang sahabat Nabi Abu Ayyub pergi berunding dengan pokok Khawarij Nahrawan. Muta'alah pada Sali, jangan duduk memberontak. Tak dengar-dengar. Wa ba'da zalika rafa Abu Ayyub rayatul aman. Jadi Abu Ayyub pun angkat bendera keamanan,
panggil mereka mari sini. Man ja'ila hadhihi rayah fa huwa amin. Siapa dia mari duk bendera aku ni, mereka aman. Wa man insarafa ila al-Kufah wal Madain. Siapa dia pergi ke Kufah, pergi ke Madain, dia aman. Li'an innahu la hajatana fi qitalikum. Kami tak nak berperang dengan kamu. Kalau kamu mari ikut kami, selamat. Kalau kamu pergi lari pun selamat. Wa innama dulil qatalu ikhwanana. Tapi kami nak berperang dengan orang-orang yang berperang dengan saudara-saudara kami. Jadi insya-Allah kita beri setakat itu dulu. Kita akan sambung dan sini akan datang Ma'rakatun Nahrawan wa maqtala qadatil khawarij. Peperangan di Nahrawan, apa yang akan jadi, insya-Allah kita sambung dalam sini yang akan datang. Masalah khawarij ini masalah yang besar. InsyaAllah kalau habis kitab ni pun anak akan baca juga kitab-kitab yang menebuk tentang fikrah al-khawarij yang cukup berbahaya kepada umat Islam dulu, kini dan selama-lamanya. Sebab itulah jangan mudah-mudah. Sekarang ni orang bila orang tak setuju dengan dia, dia kata ini puak salafiyah khawarij. Dia dua yang dia tuduh. Orang-orang tak setuju. Dia kata puak ni puak salafi khawarij. Dia punya geng dia IS. Jadi puak-puak IS ni puak pengganas. Puak-puak teroris. Macam-macam tuduhan. Dari sudut akidah pula puak-puak ni mujassim. Nak tuduh orang dengan mengatakan Tuhan berjisim. Semua ni punca-punca perbalahan, perpecahan yang menyebabkan kita susah untuk kita nak satukan umat Islam di dalam masyarakat kita, di negara kita, di mana saja. Itu kita tak bincang lagi tentang puak-puak parti-parti politik yang sedang berkelahi, yang sedang berebut kerusi. Itu lain pula macam. Geng-geng Trump pula berebut minyak pula di negara Teluk, lawan dengan Iran, lawan dengan negara lain. Kita kata nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita, keluarga kita daripada fitnah yang berlaku dulu dan sekarang. Mudah-mudahan kita selamat, hidup dengan aman sejahtera, mati dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.